A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Sadaqallahu azim. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini 6 Zulqa'dah 1444 Hijrah bersamaan dengan 26 Mei 2023 Masihi. Pada hari ini, tengah hari ini, alhamdulillah kita sama-sama dapat menjejakkan kaki kita ke rumah Allah, ke masjid ini untuk kita beriktikaf sebelum masuknya pada waktu zuhur sebentar nanti, untuk kita mendengarkan khutbah Jumaat dan mendirikan solat fardu Jumaat setiap minggu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah, inayah yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Saya Abdul Qadir bin Syaharuddin, mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor, pada hari ini akan berkongsi sedikit peringatan untuk sama-sama kita renungkan, sama-sama kita meningkatkan daya pemikiran kita untuk kita merenung sejauh mana tahap kesyukuran kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan tajuk untuk tengah hari ini ialah parsel jaminan Allah SWT. Parsel ni adalah istilah moden lah pada hari ini, disebabkan kita dah biasa dengan keadaan membeli belah secara dalam talian, online shopping. Jadi adalah penunggang-penunggang yang tukang hantar barangan-barangan yang kita pesan apabila kita membeli dalam talian. Jadi biasanya kita panggil dia sebagai parsel lah, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah bungkusan. Ini bungkusan jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mulakan tadi dengan sepotong ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-6, yang mana mafhumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin untuk setiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini rezekinya masing-masing. Allah berikan, tak kiralah sama ada dalam kalangan manusia yang muslim ataupun yang bukan muslim, yang kanak-kanak ataupun yang dewasa ataupun yang dah tua, yang miskin, yang kaya, ataupun dalam kalangan tumbuh-tumbuhan ataupun dalam kalangan haiwan, sama ada haiwan yang dibela ataupun haiwan yang terbiar, yang meliar di luar dan sebagainya. Di semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita lihat pada hari ini bila kita cerita tentang jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia datang dengan package. Rezeki ni datang dengan package. Sebab itulah tajuknya bungkusan. Bila bungkusan ni dia tidak satu je. Dia bungkusan tu ada plastik bungkusan dia, ada alamatnya, ada siapa penerima dia, nombor telefon apa benda semua. Kemudian di dalam tu tidak semestinya ada satu barang saja. Kadang-kadang kalau kita biasa beli secara dalam talian, kadang-kadang penjual tu dia bagi hadiah percuma, walaupun hadiah tu sangatlah
sederhana sahaja kan? Mungkin sekadar satu kad ucapan, tapi masih lagi hadiah. Begitulah juga apabila Allah menjamin rezeki setiap daripada kita, dia datang dengan package. Sebagai contoh, package-nya ialah apabila rezeki itu sebagai contoh dalam bentuk penglihatan. Rezeki itu dalam bentuk penglihatan. Ada orang hari ini dah tak mampu nak melihat dengan baik, tiba-tiba mungkin mata dia ada masalah, rabun ke, atas faktor usia ataupun faktor luaran yang lain. Jadi bila adanya Allah kurniakan penglihatan itu, package yang ada bersamanya ialah aturan untuk kita melihat perkara-perkara yang baik. Itu package yang mesti ada datang bersama. Dan bila ada aturan itu, kalau kita mengikut aturan itu, package yang termasuk dalam rezeki penglihatan ini ialah hadiah berbentuk pahala lah yang kita akan dapat di hari akhirat kelak. Itulah bentuk package-package yang kita terima pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kalau saya nak minta untuk dalam tempoh 30 saat ini, cubalah kalau kita renung sekejap diri kita masing-masing, cuba kira kan ada berapa kelebihan yang ada pada diri kita hari ini dalam masa 30 saat. Cuba hitungkan kelebihan yang ada pada diri kita hari ini yang kita boleh fikirkan. Jadi lepas dah hitung tu, sekarang ni cuba hitungkan pula ada berapa kekurangan yang ada pada diri kita. Tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Cuba hitung ada berapa kekurangan yang ada pada diri kita hari ini. Di soalan ini adalah soalan yang pernah ditanya kepada pelajar-pelajar sekolah. Apabila ditanya ada berapa kelebihan, tulis berapa kelebihan yang ada pada diri awak hari ini. Ramai yang tak mampu untuk berfikir untuk sampai kepada 10 pun. Manakala bila minta untuk tulis kekurangan-kekurangan yang ada pada diri, boleh pergi sampai 20 senarai. Dia tidak melihat kelebihan itu adalah kelebihan yang sangat mudah. Sebagai contoh penglihatan tadi, mendengar, boleh berjalan, boleh memegang, mempunyai telefon, boleh berfikir, mempunyai mak dan ayah. Banyak sangat kelebihan yang ada, yang Allah kurniakan kepada kita. Manakala kekurangan-kekurangan yang banyak yang ada, yang disenaraikan oleh pelajar-pelajar ini ialah kekurangan yang dia harap ada pada dia, tapi dia nampak pada orang lain. Jadi inilah yang melibatkan konsep syukur kita. Kalau kita sebut pasal syukur, syukur dengan apa yang ada. Banyak yang dia nak tu tak ada pada dia, dan akhirnya menyebabkan kelebihan yang ada pada dia tu dia tak nampak. Dia tak nampak. Sedangkan Allah telah menjamin perkara tersebut, cuma kadang-kadang kita tidak sedar. Jadi daripada senarai-senarai tersebut, sebenarnya yang kelebihan-kelebihan itu memang kita, kalau kita senaraikan, memang kita sedarlah itu memang daripada Allah SWT. Manakala kekurangan-kekurangan tadi, kalau ada sempat yang meneliti dan mengira masing-masing secara sendiri, kalau kita perasan itu semua adalah atas sebab dosa kita sendiri. Atas sebab dosa kita sendiri. Maha baiknya Allah tidak zalim untuk membiarkan kita tanpa mengurniakan sebarang nikmat, manakala kitalah yang kufur nikmat tersebut yang menyebabkan kita melakukan dosa. Jadi jaminan parcel daripada Allah Subhanahu Taala ini telah pun
dicatat dalam Lauh Mahfuz bila, di mana, siapa yang akan beri, siapa yang akan terima, dalam cara yang macam mana, dalam cuaca yang macam mana dan sebagainya lah. Semua itu telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan susah payah ekonomi kita pada hari ini pun, biasanya dalam kalangan Persatuan Islam Bukan Kerajaan, banyak NGO setiap tahun untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM dan STAM ada membuat program pendedahan awal untuk masuk ke alam universiti, yang mana pada akhir-akhir ini, terutamanya pada tahun ini, untuk mendapatkan penyertaan daripada kalangan lulusan lepasan sekolah ini sangat sukar. Sebab apa? Sebab untuk pergi ke program pendedahan awal universiti ini akan memerlukan masa dalam 2 hari, 3 hari bermalam. Dan pelajar-pelajar lulusan lepasan sekolah hari ini melihat 3 hari dan 2 hari itu adalah keperluan mereka untuk mencari rezeki bekerja, berbanding daripada pergi berkampung menyertai program bermalam. Itu cabaran ekonomi yang ada pada hari ini. Tetapi dalam keadaan macam itu pun, dalam keadaan begini pun, hari ini masih lagi ada makanan yang kita boleh rasa, masih lagi ada air yang boleh melegakan haus kita. Alhamdulillah. Dan dengan itu saya mengakhiri dengan satu persoalan kepada kita semua sebagai satu umat Nabi Muhammad SAW, yang mana isu yang masih lagi berlaku pada hari ini ialah isu harta pusaka beku, sebanyak 90,000 juta, 90 bilion yang terbeku tidak dituntut, yang mana 90% daripada 90 bilion itu adalah milik umat Islam. Dekat sini persoalannya yang boleh kita fikirkan sama-sama ialah bagaimana jaminan Allah tentang isu ini. Bukankah Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ni? Tetapi macam mana pula boleh ada harta yang terbeku ni? Harta yang terbeku yang sepatutnya yang berhak dapat oleh waris-waris, yang wajib dapat kepada waris-waris. Kenapa wajib? Sebab mereka ada hak faraidnya dalam harta terbeku tersebut, yang mana kalau dapat kepada mereka, kalau banyak bilangannya, wajiblah untuk mereka keluarkan zakat ke atas harta tersebut. Dan kalau tak banyak pun bilangannya, mereka masih boleh bersedekah, berinfak dan berwakaf dengan apa yang mereka terima daripada harta yang diwarisi itu. Jadi persoalan ini saya tinggalkan. Adakah Allah tidak menjamin rezeki kita apabila ada harta pusaka beku ini, ataupun kita sendiri yang sebenarnya tidak mengambil tindakan untuk bersyukur dengan rezeki nikmat yang Allah dah kurniakan? Kita membiarkan rezeki itu begitu sahaja tanpa berbuat apa-apa. Ya, akhirnya hari ini ekonomi kita semua menjadi susah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dijemput tuan-tuan untuk ke kaunter di luar untuk bertanya lanjut tentang isu harta pusaka ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.